Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halakum jami'an? Alhamdulillah bertemu kita lagi dalam mata pelajaran bahasa Arab. Okey, untuk darjah khas dalam tajuk Darsul Ar-Rabi' Ahwalul Mubtada' wal Khabar, iaitu keadaan mubtada' dan khabar bahagian yang kedua bersama dengan saya Ustazah Nurlihana binti Hani daripada Sekolah Agama Bandar Penawar. Okey, baiklah. Para pelajar semua boleh rujuk kitab bahasa Arab muka surat 41 hingga 42 ya. Okey, wahidun wa arba'una ila asani wa arba'una. Okey, baiklah. Hayya nabda'u bidu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazai rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, baiklah. Yang ini Ustazah ulang semula untuk ingatan bersama. Ahwalul mubtada' wal khabar. Okey, keadaan mubtada' dan khabar. Okey. Jumlah ismiyah, ayat dimulai yang kita mulakan dengan isim ni terbagi kepada dua, iaitu mubtada' dan khabar. Mubtada' maksudnya cerita, tajuk. Khabar ni maksudnya cerita. Okey. Seterusnya, okey, kita nak cerita tentang tajuk mubtada' ni ya. Okey, mubtada' ni dia ada beberapa hal lah ataupun keadaan dia. Okey, yang pertama ismun alam, iaitu nama manusia. Ismun isyarah ni kata tunjuk. Dhamir ni maksudnya kata ganti nama. Okey, ismun mu'arraf bi alif lam maksudnya isim ataupun kata nama yang dikenali dengan yang ada alif lam. Maknanya perkataan yang ada alif lam depannya. Okey, nanti Ustazah akan terangkan satu persatu contoh-contoh ayatnya sekali. Okey, yang seterusnya mudhaf ila ismun mu'arraf bi alif lam maksudnya sandaran yang kepada kata nama yang dikenal dengan ada alif lam. Yang tadi ni isim, yang ni mudhaf sandaran. Yang seterusnya mudhaf kepada dhamir, ini sandaran kepada kata ganti nama. Okey, baiklah, kita pergi satu persatu. Ini ismun alam ataupun kita kenali maksudnya sebagai nama orang. Okey. Boleh rujuk kitab semua sekali. Muka surat 41. Okey, ini muka surat 41. Okey, tengok mubtada' ini topik ataupun tajuk lah. Khabar maksudnya cerita. Misal ni contoh ayat dia. Okey, ismun alam nama orang. Okey, kalau contoh dia terbagi kalau mufrad dia ada, kalau khabar dia ada mufrad. Okey, mufrad maksudnya tunggal ataupun syibihi jumlah. Yang ini separa ayat. Syibihi jumlah ni maksudnya separa ayat. Okey, contoh bagi mufrad ayat bahasa Arabnya ialah Farhanu waladun. Okey, maksudnya dalam bahasa Melayu Farhan budak lelaki. Okey, jadi Farhan nama orang lah kan. Itu namanya ismun alam. Okey, kalau contoh yang syibih jumlah pula, Farhan inda ummihi. Maksudnya Farhan di sisi ibunya. Maknanya apa-apa ayat yang dimulai dengan nama orang. Okey, itu keadaan bagi mubtada'. Okey, seterusnya. Yang kedua, ismun isyarah. Ismun isyarah ni maksudnya kata tunjuk. Okey. Dia ada dalam keadaan mufrad sahaja, iaitu haza amalin. Okey, haza amalun. Okey. Okey, contohnya haza, hazihi kan. Ini kerja. Tu contoh ismun isyarah. Okey, yang ketiga pula asalis dhamir. Dhamir ni maksudnya kata ganti nama. Apakah contoh-contoh dhamir? Yang 14 tu kan, huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Okey, kena ingatlah tu. Dhamir tu kata ganti nama. Okey, maksudnya dia, awak, mereka, kami. Tu kata ganti nama. Okey, contoh yang mufrad ataupun tunggal maksudnya dalam bahasa Melayu. Okey, contoh ayat yang mufrad, huwa syatirun. Okey, maksudnya apa? Dia cerdik. Kalau huwa ni menunjukkan kepada seorang lelaki. Okey, contoh kalau keadaan yang ni yang bagi khabar ya. Okey, bagi syibih jumlah pula ialah hiya
fil matbahi. Maksudnya apa? Dia di dapur. Okey, syibih jumlah. Okey, dia ada harfu jar. Okey, harfu jar ni huruf jar lah yang kita dah belajar masa darjah 6. Okey. Fi, ila, ala. Okey, seterusnya kalau jumlah pula, jumlah ayat yang dimulakan pada fi'il, fi'liyah. Contohnya ayat yang bermula dengan fi'il. Fi'il ni maksudnya perbuatan, kan? Okey. Ana, okey, contoh ayatnya ialah ana astahiqu naqudan. Okey, saya berhak mendapat duit. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada keadaan yang keempat, iaitu apa dia? Ismun mu'arrafun bi alif lam. Okey, ini isim yang dikenali dengan alif lam. Okey, jom kita tengok. Okey, ini contoh mufrad, contoh syibih jumlah, contoh jumlah fi'liyah dan contoh jumlah ismiyah. Ada 4 keadaan bagi khabar. Yang ini untuk mubtada ya. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, mufrad al-waladu zakiyun. Okey, al-waladu zakiyun, budak lelaki itu cerdik. Ini mufrad lah, seorang je budak lelaki. Okey, contoh syibih jumlah pula. Okey, syibih jumlah ni sebenarnya cara kita nak kenal dia separuh ayat. Dia ada dalam dua keadaan. Yang pertama, kalau ayat tu mengandungi harful jar. Okey, harful jar ni kita dah belajar masa darjah 6. Yang kedua, kalau ada zorof. Zorof ni apa? Zorof ni satu keterangan yang terbagi kepada dua keadaan pula, iaitu zorof makan dengan zorof zaman. Okey, zorof makan ni bukan makan nasi ya. Okey, zorof makan ni menunjukkan keterangan kepada tempat. Okey, zorof zaman ni menunjukkan keterangan kepada masa. Okey, contoh kalau zorof zaman macam sobahun, yaumun, hari, qobla, ba'da, sebelum, selepas. Kalau zorof makan pula contohnya macam fauqa, di atas, tahta, di bawah, amama, di hadapan. Kalau harful jar ni kita dah belajar masa darjah 6. Contohnya macam bi, maksudnya dengan, li, untuk, ala, atas, ila, ke. Yang tu nanti kena ulang kaji semula. Okey, contoh ayatnya ialah arwarqatu tahta an-nuqud. Ini contoh ayat yang syibih jumlah. Okey, jadi mana dia punya alamat nak kenal, iaitu ada perkataan tahta. Kan, maksudnya apa? Kertas itu di bawah duit. Dia ada zorof dekat sini. Okey. Seterusnya kita pergi kepada mufrad dah, syibih jumlah dah. Kita pergi kepada jumlah fi'liyah. Okey, jumlah fi'liyah ni maksudnya ayat yang bermula dengan fi'il. Yang ini perbuatan. Okey, ayatnya ialah al-ummu. Okey, al-ummu. Kita tengok ayat bagi jumlah fi'liyah pula ialah al-ummu wada'at al-hisabah kamilan. Maksudnya apa? Ibu meletakkan jumlah duit secukupnya. Ibu dah bagi duit secukupnya dah. Okey, kat sini dia kata jumlah fi'liyah mula fi'il. Tapi kenapa ada al-ummu kat sini? Okey, ummu kat sini dia jadi isim kata nama yang mula dengan alif lam. Kan ada alif lam. Tapi kita tengok pada selepas isim alif lam tu, kalimah yang keduanya ialah wada'at. Wada'at ni maksudnya meletakkan. Jadi wada'at ni meletakkan kan fi'il kan, perbuatan. Sebab tu kita jadikan dia sebagai, kategori dia sebagai jumlah fi'liyah. Okey, seterusnya kalau jumlah ismiyah pula. Okey, iaitu al-waladu ummuhu karim. Kan? Karimatun. Okey, maksudnya budak lelaki itu ibunya mulia. Al-waladu ni alif lam yang ni lah. Ismul mu'arrab alif lam. Ummuhu ni ibunya. Ummuhu kan orang, jadi dia isim. Sebab tu dijadikan dia sebagai kategori sebagai jumlah ismiyah. Okey. Seterusnya yang kelima, mudhaf ila ismun, mu'arrab alif lam, maksudnya sandaran kepada isim. Okey, sandaran kepada isim yang dikenal dengan alif lam. Okey, ada berapa keadaan kalau bagi khabar? Okey, kita tengoklah yang pertama satu-satu. Okey, ada mufrad, ada syibih jumlah, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Okey, bagi mufrad, tunggal. Okey, jumlah, kita tengok contoh ayat dia ialah jumlah tu matlubi khamsatun. Okey, jumlah yang dituntut ada 5.
Okey. Okey, seterusnya bagi shibih jumlah pula. Tadi. Okey, ayatnya ialah jumlatu matlubi ala waraqati. Ada perkataan ala. Ala ni kan huruf jar, harfu jar. Okey, dia dikategori sebagai shibih jumlah. Okey, seterusnya jumlah fi'liyah yang mula dengan fi'il. Okey, ayatnya ialah hakibatul ghani tusna'u minal jildi. Maksudnya beg orang kaya dibuat daripada kulit. Okey, Ustazah kata mesti sama macam tadilah. Hakibatun ni kan dia adalah sandaran, mudhaf yang ini. Okey, al-ghaniyu ni orang kaya. Orang kaya. Okey, orang kaya. Okey, tusna'u dibuat mina daripada jildi kulit. Okay, kalau jumlah ismiyah pula, sama juga. Hakibantuhu ni dia sama, dia mudhafnya. Okey, sandarannya kepada tadi yang alif lam. Okey, hakibatuhu ini sebab ini dia ada alif lam ni. Okey, al-tilmis. Okey, launuha abyad. Maksudnya beg murid itu warnanya putih. Okey, sebab tilmis ni isim. Sebab tu kita kategorikan sebagai jumlah ismiyah. Okey, selepas dia mudhaf. Okey, seterusnya ahwalul mubtada wal khabar. Okey, yang keenam. Maksudnya ialah mudhaf ila dhamir, sandaran kepada dhamir. Dia sandarkan kepada dhamir. Okey, ini kata ganti nama. Okey, sama jugalah ada keadaan bagi mufrad, keadaan bagi shibih jumlah dan jumlah fi'liyah. Okey, kita tengok contoh mufrad. Okey, apa ayatnya? Hakibatuhu da'iatun. Maksudnya apa? Bagnya hilang. Okey, ini contoh mufrad. Kalau bagi contoh shibih jumlah, hakibatuhu fidurji. Maksudnya bagnya, hakibatuhu ni bagnya fidurji. Okey, ada perkataan fi kan? Fi ni kan tadi saya cakap huruf jar. Jadi dia kategori sebagai shibih jumlah lah yang ni. Okey, jadi kena ingatlah huruf jar tu. Okey, zorof makan. Okey, contohnya bagi jumlah fi'liyah pula. Okey, ayatnya ialah hakibatuhu tusna'u minal jildi. Okey, maksudnya apa? Bagnya dibuat daripada kulit. Okey, mudhafnya apa? Mudhafnya ni lah hakibatuhu. Disandarkan kepada dhamir hu. Bagnya, nya. Okey, tusna'u ni dibuat. Dibuat ni kan fi'il. Okey, jadi tu ni kita kategorikan sebagai jumlah fi'liyah. Okey, minal jildi, daripada kulit. Okey, seterusnya kita pergi kepada latihan. Boleh rujuk kitab bahasa Arab muka surat 46. Okey, yang ini dia suruh awak tuliskan contoh keadaan mubtada dan khabar. Okey, dia dah bagilah ahwalul mubtada. Kalau ismun mu'arraf bi alif lam, apa contoh ayat mufrad? Apa contoh ayat shibih jumlah? Apa contoh ayat jumlah ismiyah? Kalau ismun alam pula, berikan contoh-contoh ayatnya bagi hal-hal khabar. Okey, hal-hal khabar tersebut. Okey, seterusnya yang ketiga mudhaf ila ismun mu'arraf bi alif lam, dan yang keempat dhamir, contoh kata ganti nama. Okey, saya harap murid boleh faham dan boleh rujuk kitab bahasa Arab daripada muka surat berapa yang kita dah belajar tadi, muka surat 41 hinggalah sampai muka surat 46 dia punya latihan. Okey. Baiklah, kita baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alimtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukran jazilan wa ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye.